Okay, Assalamualaikum guys. Hari ni tajuk yang lagi best. Tapi bila aku cakap macam ni, orang ingat aku hentam kerajaan. Sorry lah, dia punya sound tak apa-apa baik sebab hujan kan. Aku kan tinggal dalam hutan. Okay. Jadi apabila aku buat video-video macam ni, bukan aku penganalisis. Dan juga aku bukan tukang komentar, bukan. Tapi aku cuma tertarik dengan berita-berita macam ni. Tetapi tidak ada niat aku untuk komplain terhadap kerajaan ataupun nak mengherdik, menghina menteri-menteri kerajaan. Jadi hari ni ada satu berita di Malaysia Kini lah aku baca tadi. Jemput bakar saya Rafizi cabar YB viral debat di podcast. Jadi aku dah baca tadi sebelum ni, aku dalam kereta tadi aku dah baca sikit. Jadi Rafizi ni marah apabila dia kata banyak platform sosial media ni adalah medan penyebar fitnah kepada kerajaan. Antara yang disebut oleh Rafizi, dengan adanya platform media sosial terutamanya TikTok, mereka berleluasa menyebarkan fitnah dan pembohongan. Mereka akan memainkan sentimen demi sentimen yang tidak memberikan gambaran perspektif sebenar, yang akhirnya memesongkan kefahaman rakyat mengenai satu-satu perkara. Apabila ditanya di parlimen, pemimpin politik mereka sendiri tak boleh jawab. Saya selalu bertanya kepada ahli-ahli parlimen PN tentang ukuran ekonomi yang mereka gunakan sebagai bukti kepada dakwaan. Mereka ekonomi telah merudum. Mereka tergagap-gagap dan tersipu-sipu seperti kerengga yang lari bertempiaran, kata Rafizi melalui hantaran media sosial dia hari ini. Jadi memendekkan cerita yang panjang ni, korang boleh baca kat Malaysia Kini. Dia sebenarnya marah dengan salah seorang influencer lah, pempengaruh yang menggunakan nama YB viral lah di kat TikTok ni, yang sering memuat naik video di platform yang menyela kerajaan dan dasar-dasar kerajaan. Jadi dia kata budaya ni perlu ditangani. Cara menanganinya adalah supaya pemimpin politik seperti saya berdepan sendiri dengan rakyat dalam satu sesi untuk menjawab dan bertanya. Rakyat tanya, saya jawab. Saya tanya kepada rakyat untuk berkongsi pemahaman lah. Maka wajarlah rakyat jawab. Okey, boleh bacalah berita ni. Tapi dia punya isi hari ni ialah Rafizi marah kerana banyak platform media sosial hari ni digunakan untuk menyela kerajaan. Jadi jangan marah aku. Aku bukan nak menyela kerajaan, tetapi aku nak memberi sedikit pandangan aku, ya, bahawa satu masa dulu, sebelumnya tertegaknya kerajaan yang ada hari ini, PKR ketika itu, Rafizi ketika itu juga menggunakan sosial media untuk mempengaruhi rakyat tentang perkara yang paling besar, ialah tentang cincin rosmah. Siapa boleh ingat? Apa cerita cincin tu sekarang? Okey. Selain dari itu, Rafizi juga banyak mempromosikan kehebatan seandainya mereka menjadi kerajaan. Mereka akan buat itu, buat ini, buat itu, buat ini, sampailah kumpulan yang bersama mereka dalam PKR itu sendiri boleh memberikan minyak percuma. Tu harga minyak lah, ya, bukan minyak percuma. Okey, kan aku pula dituduh sebagai menyela tindakan kerajaan. Okey. Pendidikan percuma, hapuskan PTPN dan macam-macam lagi. Apabila sudah menjadi kerajaan hari ini, satu perkara pun tidak tertunai. Malah baru-baru ni ada desas-desus, aku belum cek lagi, bahawa subsidi petrol akan ditarik. Okey, jadi subsidi diesel, diesel. Aku adalah orang pengguna diesel dan aku tidak ada kad macam nelayan atau apa, tak. Aku kena bayar diesel dengan harga penuh, RM3 lebih kalau ikut yang disebarkan lah, tapi tak tahulah, ya. Belum diputuskan. Tapi kalau betul adalah bertentangan dengan apa yang Rafizi cakap ketika dia sedang berkempen sebelum tertegaknya kerajaan hari ini. Jadi apabila mereka, iaitu Rafizi dan kumpulannya dan juga pembangkang yang ada hari ini adalah kawan kepada Rafizi satu ketika dulu, menggunakan sosial media untuk mempengaruhi rakyat dengan pelbagai bentuk fitnah dan dakwaan-dakwaan palsu, hari ini kerajaan ini berjaya ditegakkan. Muncul juga Barisan Nasional
menjadi sebahagian daripada kerajaan kerana mereka tidak boleh menubuhkan kerajaan tanpa salah satu sama ada Barisan Nasional ataupun PN. Maka Barisan Nasional mengambil bertanggungjawab walaupun dikecam habis-habisan, tapi demi memberikan semak imbang. Okey, Barisan Nasional membentuk kerajaan bersama. Dan balik pada cerita asal tadi, ya. Saya tidak berniat untuk memberikan fitnah ataupun memberikan pembohongan berkenaan dengan tajuk tadi, tetapi jelas bahawa apabila seorang menteri Rafizi hari ini merasa sampai sanggup turun ke bawah untuk menjelaskan sendiri kepada pempengaruh ataupun influencer sama ada TikTok atau IG atau apa pun, itu bererti dia dah gagal. Gagal. Kenapa gagal? Dia tak perlu jelaskan kepada rakyat. Cukup dengan apa yang telah dibuat di parlimen, soal jawab, kemudian apa yang telah diumumkan oleh kementerian dia sendiri, Menteri Ekonomi. Dan buktikan apabila semua dakwaan-dakwaan yang dibuat oleh influencer ataupun oleh orang-orang tertentu dalam media sosial tak benar. Maksud dia ekonomi kita bagus, kata Rafizi tadi. Dia minta satu tanda aras PN. Aku bukan orang PN, aku orang BN. Tapi aku tak suka apabila kita ada sekutu yang menunjukkan, maaf cakap, kebodohan. Kalau aku nak berdebat dengan Rafizi ni, aku tak payah panjang lebar. Maaf YB sepatutnya tak boleh bercakap dengan rakyat macam ni. Kenapa? Sebab YB adalah menteri yang dilantik untuk mengambil tanggungjawab, untuk memberikan kelegaan kepada ekonomi negara dengan portfolio dan segala kemudahan yang ada dalam jabatan ataupun kementerian YB. Mana boleh YB pergi panggil orang nak debat, nak buktikan apa? Kita tak mahu cakap. Jangan cakap. Cakap semua orang bercakap. Kalau saya jadi menteri, tuan-tuan dan puan-puan, saya akan berikan rakyat Malaysia yang cukup umur seorang 3,000 gaji sebulan. Kerana saya yakin apabila saya menjadi Menteri Ekonomi, saya boleh mengangkat ekonomi negara dan menarik pelabur-pelabur daripada seluruh dunia untuk melabur negara kita yang mendatangkan ekonomi yang begitu lancar, sehingga saya boleh memberikan kepada rakyat seorang 3,000 sebulan bagi yang cukup umur. Saya boleh buat. Tapi buktinya apa? Tak ada. Sehingga hari ini daripada Rafizi yang dulu sampai hari ini bercakap dan terus bercakap dan terus bercakap, bercakap dan terus bercakap. Tetapi sampai hari ini tak ada bukti yang mana menunjukkan bahawa ekonomi itu baik. Tak ada. Rafizi bercakap dari zaman, bukan baru Rafizi jadi menteri ya. YB Rafizi bukan baru jadi menteri tahun ini. YB Rafizi telah bercakap dengan berbagai-bagai formula, daripada minyak turun sampailah ke pendidikan percuma berpuluh tahun lepas. Sehingga hari ini tidak ada sepatutnya lag yang mengatakan YB tak faham bahawa YB telah bercakap lama tentang bagaimana untuk membangun ekonomi negara. Dan hari ini Rafizi Ramli telah diberi tanggungjawab untuk menjadi kepala kepada pemangkin ekonomi negara dalam satu kementerian yang dia ketuai sekarang ini. Tapi kenapa tiba-tiba nak berdebat dengan rakyat? Dia pembangkang. Kalau YB turun, bodohlah dia. Aku malu, aku kerajaan, aku orang PN, masih ahli UMNO, masih pegang kad UMNO, dan kita sekutu dalam kerajaan. Jadi nasihat aku kepada YB Rafizi, kalau ada siapa-siapa boleh sampaikan, jangan sampai berdebat dengan rakyat macam ini untuk menunjukkan kebodohan. Sahabat saya di Kuala Selangor ada seorang pegawai Rafizi. Nanti saya beritahu dekat dia. Jangan, Tuan Tiben, tolong nasihati Menteri Ekonomi, jangan sampai turun ke bawah nak menjawab benda yang tak sepatutnya YB jawab. YB jawab dalam bentuk bukti ekonomi baik. Tak perlu sebut saya telah berjumpa dengan Menteri Ekonomi Amerika Syarikat dan dia bersetuju untuk melaburkan sejumlah 28 juta trilion dolar US. Tak perlu. Cuma perlu tunjukkan peningkatan, tunjukkan kelebihan, tunjukkan potensi dan juga apa yang dah dah berlaku lah. Maksudnya ekonomi telah meningkat. Tak perlu nak pergi panggil, nak pergi saman. Astagfirullahalazim. Kalau zaman dulu YB buat, kita tak saman YB sampai kerajaan yang ada dulu tumbang, sampai Datuk Seri Najib masuk dalam penjara, sampai kan Tan Sri Sarizat Jalil dan keluarganya didakwa menyeleweng dana NFC ketika itu. YB menggunakan saluran media untuk memanipulasi mental rakyat yang ketika itu dalam keadaan yang tak begitu
begitu betul kerana tekanan ekonomi. Jadi jangan sekali-kali YB pula yang terjun ke dalam lubang tahi. Okey, itu saja berpeluh aku menjelaskan. Aku harap fahamlah pada semua ya. Adalah satu perkara yang tidak jelas bahawa seorang menteri yang telah berformula selama puluhan tahun secara tiba-tiba tidak boleh bertahan, tidak mampu bertahan dan akhirnya menyalahkan rakyat, mahu manggil rakyat berdebat dengan dia. Dan kalau salah boleh disaman. Okey, itu saja daripada aku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.